Ramai tentu sudah tahu peranan kompleks wilayah dalam sejarah scene rock negara, terutama bagi di Kuala Lumpur. Kompleks bersejarah yang terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ini merupakan tempat tumpuan para rockers di Kuala Lumpur, yang mana di zaman gemilangnya merupakan rumah bagi banyak studio-studio latihan muzik. Dan ini kisah salah satu kumpulan yang menjadi salah satu simbol kompleks tersebut, yang mana salah satu studio di kompleks ini dinamakan sepena mereka. Kumpulan itu adalah Etika atau Wasiat. Kumpulan ini pada awalnya menggunakan nama Flash dan telah ditubuhkan pada tahun 1985. Di saat itu merupakan antara kumpulan-kumpulan terawal yang aktif di sekitar kompleks wilayah. Dibarisi oleh Naufal vokal, Baktia dan Abdul Hai gitar, Yaya bass dan Jamal drum. Mereka kemudiannya disertai oleh vokalis Kaswan yang menggantikan tempat vokalis Naufal pada lewat tahun 1986, sambil menambahkan seorang keyboardis iaitu Rahmat demi memantapkan lagi sound mereka. Dengan kemasukan Kaswan dan Rahmat, mereka sepakat menukar nama kepada Wasiat yang diilhamkan oleh drama Jamal. Di saat ini juga, Wasiat telah dikendalikan oleh seorang pengurus iaitu Encik Osman, individu yang cukup berpengaruh di kawasan kompleks wilayah. Menerusi pengaruh mereka, Wasiat semakin aktif mengambil persembahan-persembahan pentas di sekitar Kuala Lumpur. Pada Julai 1987, Wasiat turut menyertai pertandingan juara rock di Maju Junction, Kuala Lumpur, sempena Expo Malaysia 30 tahun. Salah satu expo yang cukup bersejarah dalam sejarah rock negara. Sekaligus berjaya memperoleh tempat keempat di pertandingan tersebut. Beberapa tawanan rakaman album hinggap kepada Wasiat pada saat ini, sebagaimana juara pertandingan iaitu Loving Bond yang menandatangani di bawah Polygram, dan naib juara iaitu Mixed Blood yang menandatangani di bawah SAS Record. Namun disebabkan mereka berasa belum bersedia untuk rakaman album, mereka telah menolak tawaran-tawaran tersebut dengan penuh hormat. Pada lewat 1987, basis Yaya, keyboardis Rahmat dan gitaris Abdul Hai berkeputusan menarik diri dan meneruskan perjuangan Wasiat atas beberapa faktor peribadi. Tempat Yaya dan Abdul Hai telah digantikan oleh rakan-rakan di kompleks wilayah iaitu basis Razif dan gitaris Azman, sekaligus melengkapkan kembali barisan Wasiat. Pada masa ini jugalah pengurus mereka iaitu Encik Osman telah membuka studio latihan muzik bersejarah di kompleks wilayah yang dinamakan Wasiat, sempena nama kumpulan mereka. Studio Wasiat telah membuka lembaran baru bagi trend studio jamming di kompleks wilayah, di mana kemudiannya semakin banyak studio-studio lain ikut serta memeriahkan lagi suasana kompleks rockers tersebut. Jika sebelum Wasiat, di dalamnya hanya ada 2-3 sahaja studio jamming, iaitu Nurul Studio, Downbeat Studio dan Helion Studio. Namun setelah dibukanya Wasiat, kompleks tersebut semakin dipenuhi oleh studio-studio lain, antaranya 49 Earth Studio dan Stairway Studio yang turut menambahkan lagi kemeriahan studio-studio jamming di kompleks wilayah. Setiap waktu, dari pagi sampai ke malam, semua studio-studio latihan muzik di kompleks wilayah dipenuhi dengan rocker-rockers yang mengadakan sesi latihan muzik. Vokalis Kaswan malah telah berhenti kerja hakikinya demi berkhidmat di studio Wasiat dan kumpulannya sendiri khususnya. Bermulalah era gemilang kompleks wilayah yang semakin dibanjiri oleh rockers generasi kedua, bermula lewat 80-an ke awal 90-an. Dalam kemeriahan itu, Wasiat semakin aktif mengadakan sesi latihan hingga hampir setiap hari, mencipta banyak lagu-lagu ciptaan sendiri dan akhirnya benar-benar bersedia untuk rakaman album. Mereka telah merakamkan demo tape 5 lagu menggunakan 6 channel mixer Roland dan dubbing tape di studio Wasiat, dan pada pertengahan 1989, mereka telah ditawarkan rakaman album oleh syarikat rakaman Happy Records melalui pertimbangan demo tape mereka. Sebuah syarikat rakaman yang sebelumnya banyak menerbitkan artis-artis Cina dan pada masa itu mula membuka lembaran pasaran muzik Melayu. Antara kejayaan pasaran Melayu Happy Records menerusi artis popular pada masa itu adalah Fauziah Latif. Lamaran Happy Records pada Wasiat merupakan usaha Happy Records juga untuk menceburi industri rock yang semakin pesat dengan populariti pada masa itu. Pada saat ini juga, Kaswan telah memberi amanat penjagaan studio Wasiat kepada Achong, basis kumpulan thrash metal Black Skull. Happy Records telah mencari beberapa penerbit berkaliber untuk menerbitkan album pertama kumpulan rock pertama naungan mereka itu. Namun kebanyakan penerbit memberi pandangan kebimbangan pada nama Wasiat.
Kononnya, mereka seolah-olah akan meninggalkan wasiat kematian jika menerbitkan album tersebut. Dalam keterpaksaan, mereka sepakat menukar nama kumpulan lagi. Kali ini kepada Etika, sempena ingin melancarkan album pertama mereka dengan penuh etika. Akhirnya, ahli-ahli Koperatasa bersetuju menerbitkan album pertama Etika dengan usaha sama Frankie Ong dari Alley Cats. Rakaman dijalankan di Gaya Studio Jalan Silon pada lewat 1989. Namun di dalam serba kekurangan akibat proses pemindahan barang Gaya Studio dari Jalan Silon ke Ceras, banyak kelengkapan rakaman dan muzik yang tidak mencukupi sedikit membantutkan proses rakaman Etika. Album yang sepatutnya mampu dijadualkan keluar pada tahun yang sama terpaksa ditunda ke tahun 1990. Kebanyakan lagu juga terpaksa dirakamkan menggunakan sessionis akibat kekangan masa, walaupun kebanyakan lagu merupakan ciptaan Etika sendiri. Hanya lagu Oh Cinta Cinta sahaja di mana Etika diberi peluang untuk merakamkan sendiri lagunya secara penuh. Akhirnya, setelah melalui berbagai rintangan, album pertama Etika berjudul Jawapannya Padamu hinggap di pasaran pada 3 hari bulan 9, 1990. Jawapannya Padamu. Etika album pertama. Okey, jadi gua dah cerita latar belakang dia. Sekarang kita tengok dia punya kaset lah. Jadi disebabkan kedua-dua album Etika ini tidak mempunyai copyright, jadi tak ada masalah. Gua akan buat ulasan bertulis seperti biasa sambil boleh pasang lagu lah. Sebab sekarang ni Happy Records yang gua tahu ada beberapa artis dia dan lagu-lagu dia yang dah jatuh ke hak milik Universal Music, macam contoh Tania and penyanyi solo wanita tu. Tapi tak tahu kenapa Etika Universal Music tak claim lagi lah, dan gua harap memang dia orang takkan claim lah, sebab kalau tak kacau video ni nanti. Okey, jadi kita tengok Indie Etika Jawapannya Padamu dengan serial number 96001. Ini adalah satu-satunya artis berkumpulan rock syarikat rakaman Happy Records. Jadi selain daripada Etika, Happy juga ada satu lagi artis rocker, iaitu Tania lah, macam gua cakap tadi. Tapi tu awet rock lah, dia solo lah, bukan berkumpulan. Inlay. Okey, jadi Inlay Etika Jawapannya Padamu. Ni antara Inlay yang cantik lah, sebab kalau lu orang tengok berkilat-kilat brother, dia punya kertas dia, puas hati lah. Tahun 1990 Happy Records punya rilisan boleh dikatakan amat memuaskan hati lah. Inlay dia cantik, berkilat. Cuma pada dia punya cover lah, macam kebiasaan typical sangat lah yang cover-cover band rock era tu. Tapi okey lah kan, sekurang-kurangnya nampak rock jugalah dia orang ni kan. Kan okey lah tu. Kira kalau kita tengok dekat kedai kaset pada zaman tu, kata okey ni album rock gua nak beli, cuma select tajuk lah kan, Jawapannya Padamu, patut letak tajuk lain. Ni nampak sangat bila tajuk macam ni, alamak ni lagu jiwang lah kan. Kalau true rockers ni kan, true mad rock, true mad metal ke, dia tengok tajuk ni tak nak belilah, ni mesti penuh dengan lagu jiwang. Itu adalah persepsi pandangan pertama lah kalau yang biasa kita tengok kan. Tapi kalau dia ada good and bad lah, pro dan kontra lah dalam marketing sebegini. Bila dia tulis Jawapannya Padamu, mungkin adalah yang peminat ataupun pembeli kaset, dia tengok, oh ni lah lagu yang selalu keluar kat muzik-muzik TV3 tu, Jawapannya Padamu kan. Tapi entahlah, bergantung lah kan. Pada gua kalau tajuk macam ni di zaman tu, memang gua tak nak belilah sebab gua takut, gua bimbang lagu-lagu banyak lagu jiwang kan. Album ni kita boleh tengok lah tajuk-tajuk dia. Oh Cinta Cinta kan, mungkin boleh kata alamak ni banyak lagu glam rock yang jiwang ke apa kan, tak tahulah nak cakap kan. Tapi kebiasaannya macam tu lah, lebih kurang kan. Cinta Kepalsuan, Bila Kasih Bertemu Cinta. Tapi yang paling gua minat tajuk macam ni, Tetamu di Tengah Malam. Nampak macam misteri gitu tajuk dia kan. Tajuk macam tu yang patutnya diletakkan dekat cover depan kan. Tapi tak tahulah, itu cuma pandangan gua lah kan. Okay.
Satu lagi inlay album pertama Etika ni, dia menggunakan inlay yang jenis menurun ke bawah, memanjang ke bawah, dan bukan menepi melintang begini kan, dia menurun ke bawah. Jadi itu adalah satu kelainan lah inlay Happy. Sebab kebanyakan inlay Happy lain macam gua pernah tengok Fauzah Latif, Tania ke, malah album kedua Etika pun dia buat melintang. Cuma album ni je yang dia buat menurun ke bawah macam ni. Ini macam kebiasaan inlay syarikat rakaman FMG contohnya, Fantasia Music Group. Okey, jadi ini maklumat dia semua. Penerbit Koperatasa and then Frankie Ong. Okey, studio rakaman ditulis itu Studio Fantasia. Seperti yang gua dah cerita tadi dekat sejarah dia. Sebenarnya rakaman di studio Gaya, Gaya Studio. Ni adalah studio yang EMI selalu pakai lah untuk artis-artis dia. Macam contoh Eka Matra kan, contoh Brainwash adalah antara kebanyakan artis-artis yang merakamkan album mereka di Gaya Studio. Dan untuk makluman lu orang semua, pada lewat 1989, Gaya Studio sebenarnya dalam sesi perpindahan. Studio asalnya dekat Jalan Silon, macam gua dah cerita sebelum ni. Cuma pada masa tahun 1990 macam tu, Studio Fantasia telah membeli barang-barang di Gaya Studio tu. Studio Fantasia ni dekat Ceras. Jadi sebab itulah yang gua cerita sewaktu Etika menjalankan rakaman di Gaya Studio tu, kelengkapan dah kurang. Sebab pada masa tu ia dalam proses pemindahan barang ke Fantasia Studio di Ceras. Macam itulah cerita dia. Jadi lu orang boleh bayangkanlah betapa seksanya Etika pada masa tu nak buat rakaman bagi siap tapi barang tak cukup kan. Itulah dia. Sebab tu mungkin sound ni, album ni sound dia kurang sikit. Pasal itulah. Okey, jadi nilai belakang dia pun bahagian lirik pun sama juga, jadi memanjang ke bawah. Dekat sini baru kita boleh tengok ada maklumat pencipta lagu semua. Kalau kita perasan kat sini, lagu-lagu ciptaan Etika sendiri ada Sandiwara, iaitu adalah sebuah lagu fast ciptaan Etika sendiri. Ini lagu daripada demo tape Etika menurut Kaswan. Bila Kasih Bertemu Cinta adalah lagu M. Nasir, ciptaan M. Nasir lah. Remaja Bukan Kesudahan juga adalah sebuah lagu fast ciptaan Etika sendiri. Oh Cinta Cinta, ni adalah satu-satunya lagu yang mana ahli-ahli Etika berpeluang bermain sendirilah. Lagu-lagu lain semua memang diorang tak dapat can lah kan. Oh Cinta Cinta ciptaan Etika sendiri. Macam gua katakan, ni ketiga-tiga lagu ni ada di dalam demo tape Etika. Demo tape Wasiat. Pada masa tu masih pakai nama Wasiat. Cinta Kepalsuan, sebuah lagu slow ciptaan Etika sendiri. Marga ni adalah sebuah lagu fast yang cukup best lah kan. Kalau menurut maklumat sini adalah ciptaan Usop Koperatasa. Pelangi dan Aku, ciptaan Etika dengan lirik oleh Wan Etika sendiri, Kaswan. Tetamu di Tengah Malam pun adalah satu lagi lagu fast yang cukup menarik lah, ciptaan Usop Koperatasa. Dan Dari Sebuah Taman, Sani Sudin. Kat belakang ni ada sign oleh Brother Kaswan Etika. Itu yang special tu. Gua punya inlay Etika first ni memang puas hati lah, pasal selengkap dengan kad ucapan bagai, masih cantik lagi. Okey, jadi ini shell dia, kaset Etika Jawapannya Padamu. Jadi pada tahun 1990, Happy masih menggunakan kaset shell yang ditampal stiker. Ikutkan lambat juga ni, pasal album ni keluar tahun bulan 9 1990. Kebanyakan syarikat lain semua dah gunakan shell printing, tapi diorang masih gunakan stiker. Tapi shell dia special lah. Kat atas ni ada InSign Happy Record Sendirian Berhad. Jadi nampak mahal lah kan kaset dia, quality lah. Casing pun original, bentuk Batman dengan ada logo Happy kat bawah ni. Happy, yippee. Ada stiker harga RM9.35. Okey, tanpa buang masa, jom kita ulas Etika first album Jawapannya Padamu.
Dia pun terhimpit dalam persaingan dengan album-album meletup lain yang turut sama keluar pada bulan yang sama, antaranya Ekspedisi Dajjal 1. Album Jawapannya Padamu dikabarkan berjaya terjual sekitar 50,000 unit, dengan lagu Jawapannya Padamu turut tercalon di dalam muzik-muzik. Happy Records sekaligus menawarkan peluang rakaman album kedua buat Etika. Namun beberapa dugaan melanda Etika bila mana bisnisnya Razif jatuh sakit, manakala Azman meninggalkan Etika untuk menerima lamaran BMG dan Black Rose sebagai gitar kedua. Diikuti dengan drama Jamal yang mulai sibuk dengan kerja hakikinya, meninggalkan gitaris Bakhtiar dan Kaswan sahaja yang masih aktif. Dengan kekurangan ahli, Happy Records menawarkan Zulkif sebagai penerbit album kedua Etika, dengan lagu-lagu majoriti ciptaan Zulkif dan Frankie Ong, sambil Bakhtiar dan Kaswan sebagai ahli Etika yang masih ada memberi input untuk susunan lagu. Mereka juga bekerjasama dengan Jasmine Zurah II sebagai keyboardist yang turut mencadangkan membawa cover lagu dangdut Sahabat Lama menjadi versi rock. Di waktu malam, bulan purnama. Rakaman mula dijalankan di studio Channel 11 pada awal 1991. Disebabkan kekurangan ahli, syarikat rakaman hanya mengulang pakai gambar dari sesi fotografi Etika 1990. Dan akhirnya, album kedua Etika terbit di pasaran pada tahun 1991. Dan album kedua Etika yang hanya diberi judul sebagai Etika sahaja, dengan nombor siri 96002. Jadi kita boleh nampak 960 ini adalah nombor siri untuk album berkumpulan Happy Records. Jadi kita boleh nampak lah, memang Happy Records tak dikeluarkan apa-apa kumpulan lain selain daripada Etika ni. Sebab tadi first album 96001, second album 96002. Okey, jadi kita tengok dalam. Seperti gua dah ceritakan tadi, Etika second album ni boleh dikatakan 95% adalah air tangan penerbit lah. Kumpulan Etika sendiri langsung tak terlibat. Hanya Kaswan sajalah yang ada melibatkan diri di bahagian melodi nyanyian dan juga ialah nyanyian dia sendiri jugalah. Okey, jadi macam gua cakap tadi, kenapa album Etika second ni merupakan air tangan penerbit sepenuhnya. Sebab tu Etika second album ni, macam gua dah cerita tadi, ahli Etika yang tinggal hanyalah Kaswan dan juga Bakhtiar. Ni Bakhtiar dan Kaswan. Razif, pemain bass pada masa tu, ada masalah peribadi, tak berapa sihat. Jamal sibuk dengan kehidupan peribadi dia. Dan juga Azman, seperti ramai kita sudah tahulah, dia menyertai Black Rose pada masa tu. Dapat tawaran untuk menyertai Black Rose. Jadi gambar yang diorang gunakan untuk apa jadi macam ni. Untuk makluman inlay Etika second ni gua tak tahu kenapa dia macam kertas bodoh je tau, nampak? Macam kertas bodoh je. Masa mula gua pegang inlay Etika second ni adalah kaset Ender Rockers. Sebab pada masa tu gua tak ada lagi kaset Etika second ni. Gua macam, biar betul inlay ni. Inlay kau ni bukan di print ke apa kan? Gua tanya dia kan. Lepas tu dia cakap, entahlah, aku dapat memang macam ni, dia kata kan. Gua tak puas hati. Gua pun check lah dengan kolektor-kolektor lain. Dia orang kata, ya memang Etika second album inlay dia memang bodoh. Macam kertas bodoh je, nampak? Macam kertas bodoh je. Nak kata tebal pun tidak, dia macam sedang-sedang. Macam, ini print semula ke apa kan? Macam tu lah. Dia macam kertas A4. Cuma dia tebal sikit je. Macam tu lah. Kan? Jadi mungkin sebab tu dekat dalam video ni nampak dia bercahaya-cahaya. Payah betul lah. Okey lah. Jadi kita sambung balik. Jadi disebabkan ketiadaan ahli, hanya tinggal Kaswan dan Bakhtiar. Jadi Happy Records terpaksa gunakan gambar alternate daripada first album tadi. Cuma dia edit dan menjadi colour yang macam ni lah. Dah jadi pelik lah, macam abstract gitulah. Yelah, sebab kalau nak ambil gambar Kaswan dengan Bakhtiar je kan nampak pelik dah. Bukan band berkumpulan lah kalau macam tu kan. Dah jadi macam apa, artis dua orang lah pula kan. Jadi sebab tu dia terpaksa gunakan gambar daripada first album. Cuma dia edit lah bagi abstract. Jadi ucapan kat sini, kami anggota kumpulan Etika ni memang nampak sangat lah ini tangkap muat je lah yang syarikat rakaman main tulis je ni sebenarnya kan.
Sebab siapa yang tulis ni, mana ada kumpulan Etika dah pada masa ni. Tinggal Kaswan dengan Baktiar je, mana ada orang dah. Jadi cover kat depan dia memang simple je lah kan. Sebab dia buat self-title, jadi dia hanya tulis logo Etika macam ni sajalah. Kalau kita perasan, logo dia dah berbeza lah kalau dibandingkan album first. Ini kebiasaan band-band rock kapak kita lah. Selalunya tak berapa fix dengan logo yang sama. Ni semua pasal kerja syarikat rakaman lah. Dia orang sendiri yang buat design ni semua. Band tak terlibat kadang-kadang. Okey, jadi demi lagu-lagu dia, kita boleh tengok memang majoriti adalah ciptaan komposer lah. Dengan Zulkif mendominasi kebanyakan penciptaan lagu. Dan juga ada lagu Frankie Ong. Juga ada lagu daripada Sa'ari Amri jugalah. Seperti biasalah. Tapi yang menariknya kalau lu orang perasan, ada lagu-lagu ciptaan Mario. Ya, Mario Black Rose. Sebab Zulkif mungkin jemput dia lah. Sebab Mario ni memang dia berbakat dalam menulis lirik. Daripada album pertama Black Rose sampai album kedua Black Rose, memang Mario banyak cipta lirik. Dia memang bagus dalam bab penulisan lirik lah. Jadi dekat dalam album ni banyak jugalah yang dia bagi dia punya sumbangan lirik kan. Antaranya lagu Tragedy, Suara Si Kecil. Lepas tu dengan lagu Cosmopolitan, di mana lirik ditulis oleh Mario. Okey, ada seorang lagi penulis lirik selain daripada S. Amin Shahab ni, semua orang dah tahulah kan. Dan Sri Bayu, Nur Bisa, Lolok. Ni ramai dah tahulah siapa kan. Kita ada Stereo. Siapa tu Stereo? Stereo tu lah sebenarnya adalah Kaswan. Kaswan kata dia gunakan nama Stereo pada masa tu. Gua pun tak tahu kenapa dia pakai nama Stereo. Kalau perasan nama dia tulis Happy Music Publishing kan? Sebab dia under Happy, dia artis Happy kan. Kalau Zulkif dengan Mario, dia orang artis BMG. Nampak perbezaan dia kat situ kan. Kan. Jadi Stereo itulah Kaswan. Dan menurut Kaswan, memang lagu-lagu semua adalah ciptaan dan susunan oleh pihak penerbit lah. Memang apa, Kaswan tak terlibat sangat. Baktiar pun tak terlibat langsung. Sebab sewaktu rakaman ni, Etika memang sebenarnya dah hampir berpecah lah, senang cakap kan. Cuma Kaswan ada bagi feedback lah, kata okey, kita sumbatlah satu lagu cover, iaitu Sahabat Lama. Sahabat Lama ni adalah lagu cover daripada Favourite, kumpulan dangdut daripada Indonesia. Itu adalah sumbangan Kaswan lah. Sebab masa ni pun Kaswan dah lebih ke arah audio, muzik-muzik dangdut, muzik dance apa semualah. Dia lepas tu jadi DJ kalau nak tahu. Jadi menurut Kaswan juga, rakaman semua lagu memang dah siap apa semua. Dia cuma time datang ke studio, ada lagu-lagu yang tak ada melodi lagi, dia kena ciptakan melodi lah. Lepas tu dia nyanyikan lah. Dan juga ada lagu yang tak ada lirik, di mana dia kena buat lirik juga sekali. Jadi itulah apa yang berlaku. Okey, jadi ni pun sama. Inlay gua memang puas hati sebab gua dapat sekali dengan kad ucapan. Sebelum ni kalau lu orang nak tahu, gua terpaksa pinjam kaset Andy Rockers sebenarnya untuk buat ulasan ni. Tapi lama dah sebenarnya. Rasa dalam 3-4 bulan lepas gua pinjam daripada dia sebenarnya. Cuma gua tak ada masa tu nak pergi jumpa brother Kaswan. Hari tu gua jumpa, gua masih bawa lagi kaset Andy Rockers lah. Jadi sebab tu gua tak ada minta sign apa-apa dekat kaset tu. Pasal kaset orang kan, takkan kita memandai nak pergi sign kan. Nak dijadikan cerita, dalam minggu lepas gua dapat kaset ni sebenarnya. Hasil daripada trade dengan seorang brother di Johor Bahru. Itulah cerita dia. Jadi sebab itulah gua pun akhirnya memiliki kaset Etika Second Album. Sebab kalau dibandingkan Etika Second Album dengan Etika First Album, Etika Second Album ni sebenarnya lebih susah nak dapat. Itulah dia. Etika First Album tu macam senang je, kadang-kadang ada je kolektor nak jual. Yang ni memang macam jarang sikit orang jual. Okey, casing jenis petak sebab tahun 1991. Macam biasalah kan. Inlay tak apa-apa, macam kertas bodoh je. Pelik tu. Shell pun transparent lah jenis kan. Tahun 1991 kan. Okey, tanpa buang masa, jom kita ulas lah. Banyak cakap sangat tak guna juga kan. Come on brother, let's go.
Selepas keluarnya album kedua Etika pada 1991, ahli etika yang masih tinggal iaitu Kaswan dan Bakhtiar mula sibuk dengan hal-hal lain. Dengan suasana muzik rock yang mulai suram menjelang kemasukan tahun 1992, mereka berdua tidak lagi mengambil tahu tentang jika adanya tawaran album seterusnya. Menjalankan kehidupan seperti biasa, komitmen, pribadi dan pekerjaan, Etika dibiarkan sepi sehinggalah ke era 2010-an. Hari ini, beberapa usaha untuk menghidupkan kembali Etika telah dibuat. Dengan beberapa lagu baru telah siap sedia, hanya menunggu masa untuk dikeluarkan. Apakah akan sampai masanya nanti? Sama-sama kita nantikan. Tergores bagai lukisan bersarang di jiwa ini.